Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Okey, kepada yang dah pernah menonton video saya mungkin kenal lah ya. Tapi kepada yang baru kali pertama menonton video ni, saya perkenalkan diri, saya Dr. Syarul Miza Ismail daripada Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Okey, salam perkenalan. Okey, Um, uh, biasanya dalam video saya akan sembang-sembang tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran lah selalunya. Um, um, saya kongsi apa-apa yang saya rasakan menarik, sama ada kaedah ataupun tools ataupun mungkin sekadar cerita-cerita je. So hari ni saya nak bercerita sikit lah sebab bila kita nak melaksanakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang efektif untuk pelajar-pelajar kita, kita akan mencuba pelbagai cara, pelbagai kaedah dan pelbagai pendekatan dan kita akan perah otak untuk menghasilkan sesuatu yang unik, yang bagus dan itu yang selalunya kita digalakkan untuk menghasilkan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran kita, menghasilkan sesuatu idea yang baru ataupun suatu perubahan yang positif, yang lebih efektif untuk pengajaran dan pembelajaran untuk subjek yang kita ajar dan untuk pelajar kita lah. Dan bila kita buat sesuatu benda yang baru ni, dia bukan satu benda yang mudah. Dan kenapa saya buat video ni pada hari ni, sebab sepanjang saya menyampaikan workshop especially bila musim PKP, musim COVID ni, lagi banyak lagi pertanyaan yang diajukan kepada saya melalui WhatsApp, melalui Facebook Messenger dan juga melalui email. Dan juga bila saya buat workshop setakat ni, semenjak musim PKP ni, saya dah buat lebih kurang 11 ke 12 workshop ya. Dan bila saya buat workshop tu, soalan akan ditanyakan kepada saya ataupun ada kawan-kawan yang menyertai workshop tu yang berkongsi pengalaman dan juga keluhan berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran lah. Okey, hari ni saya ambil satu untuk video ni, satu benda. Ada yang bertanya quite ramai juga yang tanya Dia kata, "Doktor, macam mana saya nak kuat semangat? Sebab kalau saya nak buat inovasi ni satu benda yang baru tak semudah itu boleh mendapat sokongan dan tak semudah itu boleh diterima. Jadi bila tidak diterima dengan mudah, tidak mendapat sokongan, selalunya akan menyebabkan pelaksanaannya agak sukar lah. Bila pelaksanaan agak sukar, kita pun mudah untuk rasa lemah semangat dan kita mudah rasa untuk tak payah teruskan lah, kita just revert balik lah kepada apa pengajaran yang biasa kita buat tu lah, macam tu. Tambah pula sekarang dengan musim COVID, kita tak boleh berjumpa dengan pelajar kita secara bersemuka kita terpaksa push everything to be online. Lagi kita kena bekerja keras untuk memikirkan macam mana nak mengajar online tapi benda tu masih lagi efektif. Kalau sebenarnya kita mengajar dengan cara yang menyeronokkan kelas kita lively dan sebagainya, macam mana nak maintain benda tu dalam keadaan kita mengajar pada musim-musim COVID, keadaan pergerakan kita terkawal dan sebagainya. Bagaimana kita nak buat ya? Jadi kita kena jadi lagi inovatif, lagi kreatif. Dan bila kita inovatif, kreatif, kita perlukan sokongan. So, kita perlukan sokongan daripada dekan kita, daripada universiti kita, vice chancellor kita, daripada pentadbiran universiti, pengurusan fakulti, ketua pentadbiran, sampailah kepada sesimpel-simpel technician. Sebab bila kita nak buat benda-benda macam ni semua, kita perlukan sokongan. Dan bila kita perlukan sokongan, maknanya kita perlu orang faham keperluan kita, orang faham idea kita, kepentingan apa yang kita cuba nak laksanakan untuk pelajar-pelajar kita. Oh, ada bunyi motor ni, sorry. Saya, kepada yang tak biasa tonton video saya bagi tahu awal lah, saya ni memang video kaedah santai-santai je. Saya tak ada studio yang canggih-canggih dengan lampu, dengan apa semua, green screen semua, saya tak ada lah. Ni apa yang nampak saya punya bantal kat tepi ni lah. Kan saya memang jenis yang simple dan video saya memang lepak-lepak. Kalau dengar bunyi motor ke, bunyi mak saya panggil saya, bunyi pintu berdentum-dentam whatsoever tu, abaikan aja lah kita sembang-sembang. So, jadi jangan rasa cepat putus asa lah. Sebab sebenarnya saya nak bagi tahu yang apa yang kawan-kawan rasa tu sebenarnya saya selalu rasa. Saya ni lagilah datang daripada bidang yang sangat tradisional.
saya ni datang daripada bidang undang-undang. Disiplin saya disiplin yang um, sangat formal, ya, dan kalau kita cuba nak buat perkara yang luar daripada kebiasaan, memang sangat sukar untuk mendapat sokongan lah, ya. Walaupun sekarang ni saya tengok dengan adanya beberapa orang pensyarah yang macam saya, slowly benda ni macam nak berubah lah. Tapi asal-asalnya dahulu, daripada dulu saya cuba, memang sangat sukar untuk membuat perubahan, Jadi saya sangat faham kalau ada kawan-kawan yang kata rasa macam demotivated lah bila kita ada idea, kita nak buat, kita percaya dengan idea kita, tapi tak dapat support lah. Jadi jangan kecewa kerana saya nak bawa kawan-kawan tuan-tuan dan puan-puan semua kepada satu quotation ni. Saya tak ingat dia punya exact words quotation ni, tapi um, isi lebih kurang beginilah. Quotation datangnya daripada Robert Townsend. Robert Townsend ni adalah seorang ahli perniagaan yang terkenal lah, ya. Dia kata sebenarnya kan, kalau kita bawa satu idea baru dan idea kita ditolak dan ditolak dan ditolak dan mendapat tentangan, sebenarnya lagi besar tentangan tu, lagi besar penolakan tu, sebenarnya menunjukkan, memberi tanda-tanda betapa uniknya dan betapa berharganya sebenarnya idea kita tu. Dan saya percaya kepada konsep ni bukan kerana ianya disebut oleh orang yang terkenal, tapi saya sendiri mengalami benda ni. Banyak idea-idea saya yang saya pernah ajukan kepada ketua jabatan saya semasa saya berkhidmat di universiti yang lain sebelum ni lah. Alhamdulillah sekarang saya di Fakulti Undang-Undang di UKM ni, dekan saya yang sekarang ni dan juga dekan sebelum ni pun, semuanya reseptif kepada idea-idea baru saya. Tapi di tempat-tempat lain saya pernah perkhidmat, saya pernah ada pengalaman saya propose idea untuk nak buat satu perubahan, bukan satu idea, banyak idea saya propose, selalunya tidak diterima. Dan kalau dalam mesyuarat tu kadang-kadang jadi pelik, sebab bila saya sebut tu macam krik 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 krik, saya seorang je yang cakap benda tu, orang lain macam pandang dengan peliknya, kau ni betul ke tak betul ni bagi idea macam ni nak mengajar undang-undang ni. Kadang-kadang saya pun rasa malu kan. Kadang-kadang kalau ada satu saya pernah teringat pernah ada satu satu majlis ilmu lah, di tempat lama saya. Lepas tu kita panggil tokoh-tokoh yang terkenal untuk bagi forum. Masa tu saya pergi. Lepas tu benda yang dibincangkan tu adalah berkenaan dengan kualiti graduan dan sebagainya. Bila tanya soalan ataupun beri pandangan selepas habis forum tu, saya adalah bagi pandangan dan saya tanya soalan. Saya ada mengajukan idea berkenaan dengan pengajaran menggunakan visual seperti grafik novel dan juga komik dan sebagainya. Krik, 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 krik. Satu dewan yang besar tu semua senyap. Semua pandang saya. Malunya rasa masa tu kan. Tapi saya itu contoh bahawa bila kita cakap satu perkara tu sangat berbeza dan sangat keluar daripada amalan kebiasaan, memang sukar untuk diterima, Tapi sebenarnya idea yang saya cakap lebih kurang 20 tahun lepas, 15 tahun lepas, semasa krik-krik saya cakap tadi tu, idea itulah yang saya laksanakan dan akhirnya saya menang anugerah inovasi pendidikan, inovasi pengajaran dan pembelajaran, Jadi tak semestinya bila kita ditolak tu bermaksud idea kita tak bagus. In fact sebenarnya kalau ikut Robert Townsend tadi dia cakap, kadang-kadang bila ditolak itulah sebenarnya itu menunjukkan bahawa idea yang sebenarnya bagus, Kalau kita nak, saya ada satu lagi quotation yang saya pegang juga daripada Albert Einstein. Dia cakap sebenarnya semangat yang tinggi daripada orang yang berminda kreatif ni memang akan mendapat tantangan daripada orang yang berminda lemah. Dia tak boleh faham kenapa orang yang kreatif dan inovatif ni dan nak buat satu benda yang tak masuk dalam dia punya uh, apa ni uh, takrifan dia sebagai satu benda yang biasa. Jadi dia akan menentang, ataupun tak menentang pun dia tak bagi sokongan, Jadi kita ni tak payahlah marah dengan dia dan sebagainya, orang yang tak memberi sokongan ataupun tentangan ni. Tak apa, kita cuba. Maksudnya kalau tak boleh jalan A, kita cuba jalan B. Tak boleh jalan B, kita cuba jalan C. Kita kena kreatif pula mencari jalan untuk melaksanakan juga. Sebab it's a good idea. So we have to follow, bukan we have to follow, we have to proceed dengan idea tu. Jadi jangan kita terus berhenti ataupun terus kata tak payahlah, kalau dah macam ni, aku dah ada idea dah ada inovasi dah, usaha dah, lepas tu kau tak nak bagi sokongan, tak payahlah, aku ajar pakai PowerPoint slide je lah.
kan. Kalau nak buat apa? Kalau nak buat pun bukannya dapat sokongan. Banyak saya dengar keluhan beginilah daripada kawan-kawan. Kan dia kata, alah kalau nak buat pun lepas tu macam-macam masalah, red tape, birokrasinya apa lagi semua. Lepas tu tak dapat sokongan pun, dengan internet tak ada, dengan ini tak ada, itu tak ada. Tak apa. Kalaulah kita tak dapat sokongan sekalipun, kalaulah kita dapat tentangan lah pula lagi, ingat bahawa yang saya kata tadi tu, lagi besar tentangan tu sebenarnya, lagi besar dan lagi kerap penolakan tu sebenarnya, menunjukkan lagi berharganya idea tu. Bayangkan macam tu saja. Kalau tak percaya, kita tengok kepada, kita cuba imbau kembali kisah-kisah orang yang berjaya. Sebagai contoh, kan kita tahu FedEx kan, FedEx penghantaran barang yang dibuat dengan dalam masa yang singkat dan cepat kan. So FedEx ni the founder dia is actually Fred Smith nama dia. Dia punya idea tu sebenarnya dah ada dengan dia semasa dia belajar di University of Yale, dan dia submit idea tu dalam bentuk satu kertas proposal yang dihantar kepada profesor dia di Yale, dan profesor dia bagi dia C tau. Maksudnya it's a bad idea lah kan. So maksudnya orang yang menolak kita ni sebenarnya tak semestinya kawan-kawan kita ataupun orang-orang yang biasa-biasa. Kadang-kadang orang yang kita rasa hebat tapi dia tolak kita, tak semestinya dia betul. Percayalah cakap saya, tak semestinya dia betul. If you believe in your idea, proceed. Saya punya pegangan macam tu. Proceed je. Sebabnya saya pegang pada yang tadi tu lah. Maknanya kalau dia tolak tu sebenarnya idea tu idea yang bagus. Kita cuba dulu. Kalau betul-betul kita dah cuba, dah terbukti tak bagus, kita sendiri rasa dah tengok betul memang tak bagus, then it's fine. Kadang-kadang mungkin berlaku begitu kan, tapi biar kita cuba dulu. Okay, so satu cerita, itu satu cerita tu yang saya sebutkan tadi pasal Fred Smith tu. Satu lagi kan, pernah tak baca novel buku Chicken Soup for the Soul? Chicken Soup for the Soul ni kan famous kan, satu dunia kan. Chicken Soup for the Soul ni, saya pun suka buku ni. Buku yang mana ada kompilasi cerita-cerita yang very inspiring about life dan sebagainya. Dulu asalnya Chicken Soup for the Soul je. Sekarang kita ada Chicken Soup for the Soul for the teenage youth lah, for the teenage spirit lah, for Chicken Soup for the Soul untuk perempuan, untuk kanak-kanak, untuk guru. Dia ada banyak version. Lepas tu ada Chicken Soup for the Soul number 1, number 2, number 3. Asalnya sebenarnya dia punya penulis ni, saya tak ingat nama dia siapa. Dia punya, tak silap saya nama dia Mark Hanson. Kalau salah check kan. Tapi tak silap saya itu nama dia. Dan masa mula-mula dia propose idea dia tu, dia pergi daripada satu syarikat penerbitan kepada satu syarikat penerbitan, semuanya ditolak, dan 33 syarikat penerbitan tolak idea dia. Tapi akhirnya sekarang ni buku tu jadi best seller seluruh dunia. Jadi maksudnya, kembali kepada saya punya quotation tadi tu, lagi banyak penolakan sebenarnya very high indication bahawa very strong indication bahawa itu adalah satu idea yang bagus. Satu lagi cerita kita ambil jilat yang cukur janggut tu kan, mesin pun cukur janggut tu. Daripada dia ada satu idea, dia punya founder tu, dia punya inventor tu, daripada dia dapat idea buat benda tu, it took him 6 years untuk akhirnya idea tu dapat dikomersialkan kepada ni. And tak payah ambil jauh, KFC, Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders, 1000 restoran menolak idea dia. Tapi kalau kita tengok KFC sekarang, sampai sekarang KFC tu kita makan. Bayangkan dia punya betapa hebatnya idea dia tu. Okay, bayangkanlah bunyi motor tu. So saya buat video ni sebenarnya untuk kuatkan semangat saya juga. Sebab hari ni pun saya ada juga pengalaman yang tak apa nak best pasal benda gini, dan menyebabkan saya teringat kepada soalan-soalan dan keluhan-keluhan daripada peserta-peserta bengkel saya dan kawan-kawan yang message saya secara personal, privately, tanya tentang benda ni, minta pandangan dan sebagainya. Jangan sebab satu je kita ingat, pelajar-pelajar kita perlukan kita. So pelajar-pelajar kita perlukan kita untuk memberikan yang terbaik kepada mereka, memberikan yang paling efektif kepada mereka. So kita teruskan apa yang kita patut buat. Kalau kita ada idea yang bagus, kita cuba untuk laksanakan. Sebab insya-Allah kalau kita ada idea yang bagus tu, sebenarnya insya-Allah dia bagus sebenarnya.
Dan kalau kita mendapat tantangan tu bukan bermakna dia tak bagus, tapi cuma ia di luar kebiasaan. Biasalah, inovasi. Kadang-kadang kita ni kan memang benda ni paradox tau. Universiti suruh kita buat satu benda yang baru. Universiti suruh kita jadi inovatif, kreatif dan sebagainya. Tapi at the same time, dia punya suasana tu kadang-kadang tidak welcoming kepada idea-idea yang inovatif dan luar daripada kebiasaan kan. Jadi do not take this too hard, dan jangan rasa putus asa. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua kawan-kawan. Harap dapat bertabah, especially dalam musim COVID ni, lagilah kita nak kena inovatif dan kreatif dan sebagainya. Jadi kuatkan semangat dan kita sama-samalah buat yang terbaik untuk pelajar kita. Alright. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa dalam video yang seterusnya.